Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'allumal 'ilmi walladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wassalaman da'imaini mutalazimaini 'ala Nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mifzal Hadis selaku mudir pusat Pondok Moden Kanzul Ulum, pusat pengajian Pondok Moden Kanzul Ulum, Tasik Gelogor, Pulau Pinang, berserta dengan para asatizah, para muallim dan sebagainya, dan kepada adik-adik rahimakumullah, para pelajar, pusat pengajian Pondok Moden Kanzul Ulum. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini insya-Allah Allah pelihara kita, insya-Allah Allah rahmati kita, ampuni kita, insya-Allah Allah mudahkan urusan kita semua, insya-Allah Allah beri kekuatan kepada kita, insya-Allah Allah terima amalan kita, insya-Allah Allah makbul doa kita, insya-Allah ya rabbal alamin. Adik-adik rahimakumullah, malam ini Allah beri kesempatan kepada kita semua pada malam ini diserta dengan hujan renyai-renyai, hujan rahmat, hujan rahmat di bulan Ramadan. Selesai saja tadi buka puasa, ketika berbuka hujan dah mula turun. Alhamdulillah, rahmat dari Allah di bulan Ramadan. Adik-adik rahimakumullah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Ya, seronok dah duduk di PMKU ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan adik-adik dapat meneruskan cita-cita ibu ayah, insya-Allah. Cita-cita umat ingin menjadikan generasi ini generasi yang cinta Quran, generasi yang cinta kepada ilmu. Insya-Allah pengganti para alim ulama akan datang, insya-Allah. Amin. Adik-adik rahimakumullah, malam ni kita dah masuk malam yang keempat Ramadan. Kita dah puasa 3 hari dah kan? Kita dah berbuka 3 kali dah. Malam ni dah masuk malam keempat Ramadan. Baik. Cepat sangat masa berlalu kan? Subhanallah. Adik-adik masih ingat lagi tak ketika mana masuk bulan Rajab, adik-adik doa lagu mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa maghribna Ramadan. Ingat lagi doa tu kan? Bila habis bulan Rajab, tersambung Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Rajab Allah dah bagi rezeki kepada kita. Kemudian Sya'ban pun Allah rezekikan kepada kita. Betul tak? Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Adik-adik perasan tak malam ni kita dah masuk malam keempat dah. Baik, arti kata Allah Ta'ala makbul doa adik-adik. Yang adik-adik baca wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, Allah Ta'ala makbul doa adik-adik. Malam ni Allah Ta'ala beri lagi malam keempat untuk kita semua. Sebagai satu hikmah, Allah beri hadiah kepada kita. Allah beri anugerah kepada kita, anugerah Ramadan. Bila Allah beri anugerah kepada kita, bila Allah beri hadiah kepada kita, bila Allah beri nikmat kepada kita, kita kata apa? Alhamdulillah. Nabi ajak kepada kita supaya bersyukur dengan kalimah Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Hafal boleh?
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Boleh? Tulis elok-elok. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Baik. Harap malam ni boleh hafal kalimah tu, ayat tu. Pasal apa? Subhanallah. Nabi ajak kepada kita, bila kita dapat satu nikmat, kita dapat satu hadiah Allah bagi kepada kita, itu tanda Allah sayang kepada kita. Tanda kita mensyukurinya, kita menyebut Alhamdulillah. Allazi itu maksudnya yang. Segala puji bagi Allah yang. Bini'matihi, dengan segala nikmatnya. Nikmat siapa? Nikmat Allah. Yang Allah beri kepada siapa? Allah beri kepada kita. Tatimmus salihat, menyempurnakan amal salih. Adik-adik nampak tak? Allah beri nikmat kepada siapa? Pada kita. Kita kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat tadi tatimmus salihat, kita dapat menyempurnakan amal-amal salih kita. Baik, Ustaz bagi contoh. Allah beri Ramadan. Malam ni dah masuk malam ke berapa? Keempat dah kan? Dah 3 hari puasa dah kan? Nikmat Ramadan kan? Baik. Dengan Ramadan tadi sebagai satu nikmat, sebagai satu hadiah anugerah, kita bersyukur Alhamdulillah. Dengan nikmat tadi, kita dapat menyempurnakan amal saleh kita. Kita dapat membanyakkan amal baik, kebaktian kita kepada Allah. Ya? Kita dapat banyak buat amal ibadah, dapat pahala, dapat rahmat. Kita dapat banyak buat ibadah, perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa kita. Kita dapat banyak membuat benda-benda perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Kita dapat membuat sesuatu yang boleh mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa? Ramadan. Baik, contoh lagi. Dengan adanya Ramadan, subhanallah, adik-adik menggandakan salat dengan salat fardu dan salat sunat. Tidak? Ya? Salat fardu dan sebagainya dan salat sunat. Antaranya at-tarawih. Nikmat tu. Pasal apa? Di bulan lain tidak ada salat tarawih. Hanya pada bulan Ramadan saja. Tengok. Walaupun orang tu rajin tahap gaban sekalipun, bila habis Ramadan dia tak boleh salat di bulan lain. Dia tak boleh sambung di bulan Syawal. Tak boleh. Pasal apa? At-tarawih itu Allah bagi nikmat hanya pada bulan Ramadan saja. Jadi bila mana kita berada di bulan Ramadan, kita salat tarawih, banyak pahala kita dapat. Betul tak? Banyak pahala kita dapat dengan salawat tadi. Dengan adanya Ramadan, adik-adik banyak melakukan amal soleh, termasuk baca Quran. Baik. Adik-adik bertadarus, menggandakan bacaan dengan berkat Ramadan. So bila kita gandakan bacaan, pahala kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Betul tak? Jadi bila bertambah, menyempurnakan amal soleh kita. Betul tak? Okay. Dengan adanya Ramadan, subhanallah, bagi mereka yang ada kemampuan, dia boleh apa? Bersedekah. Nikmat Ramadan yang Allah beri, nikmat sihat tubuh badan, boleh banyak buat amal ibadah. Kemudian Allah beri rezeki lagi, itu nikmat je kan? Allah beri rezeki kepada kita, dapat bersedekah di bulan Ramadan. Banyak lagi amal baik kita boleh buat. Kita baca Quran, kita bersedekah, kita beriktikaf dan sebagainya, kita berqiyamul lail dan sebagainya, kita bersahur dan sebagainya. Apa lagi? Kita bantu orang miskin dan sebagainya, kita bantu anak yatim dan sebagainya, subhanallah. Kita berbakti kepada ibu ayah dan sebagainya, kita berbakti kepada guru-guru kita, asatizah kita dan sebagainya. Itu semua amal bakti baik. Dengan berkat Ramadan, kita dapat menggandakan amal tadi, dapat banyakkan lagi pahala dan asbab mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Ustaz nak ucapkan terima kasih kepada semua warga PMKU, subhanallah, antara pusat pengajian
yang mempertahankan Quran, mempertahankan pemahaman Quran dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita semua, adik-adik semua adalah golongan-golongan yang dirindui oleh syurga. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan-golongan yang dicintai oleh syurga. Allah ciptakan syurga untuk kita, maka Allah juga beri Ramadan untuk kita. Maka kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu bulan sabar. Syahrus sabru, bulan sabar. Sabar itu bahasa Arab, sabar bahasa kita. Ramadan bulan sabar. Was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu ganjarannya, balasannya al-jannah. Apa itu jannah? Syurga. Siapa nak masuk syurga, dia kena sabar. Kan? Dan cara untuk sabar ada di dalam Ramadan. Ramadan dia tarbiyah kita, didik kita menjadi orang yang sabar. Walaupun nama kita bukan sabariyah, tapi nama kita walaupun bukan sabariyah, tetapi kita sabar dengan apa sahaja yang ada. Bila kita sabar, Allah akan beri kita syurga. Baik. Jadi nak masuk syurga kena sabar. Bismillah. Sabar dia ada 3 bahagian. Itu mana ni? Oh, kat atas tu. Mana tu kat atas? Astagfirullah. Rahmat sungguhnya. Turun ke atas. Alhamdulillah. Baik. Nah ni. Pasal berbunyi la haula wala quwwata illa. Itu namanya zikir apa? Hauqalah. Hauqalah itu maknanya la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir nama hauqalah. Zikir hauqalah ni kanzun min kunuzil jannah. Baik. Dia adalah perbendaharaan, salah satu harta daripada harta surga. Nah, harta daripada harta syurga. Syurga ni kan kaya, banyak harta. Antaranya adalah inilah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan letaknya mana? Di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Pasal apa? Tidak ada kekuatan melainkan dengan izinnya Allah beri kekuatan kepada kita semua. Nah, insya-Allah. Baik. Jadi nak syukur kena sabar. Kena sabar dengan kena banyakkan zikrullah dan sebagainya. Baru nak syukur. Baik, sabar tadi terbagi pada berapa? 3. Yang pertama adalah sabar dengan ketaatan, sabar dengan ibadah yang membawa ketaatan kepada Allah. Baik, 1. Yang kedua adalah sabar dengan dosa yang boleh membawa maksiat kepada Allah. 2. Yang ketiga adalah sabar kepada segala ujian musibah yang Allah beri kepada kita. Berapa? 3. Yang pertama, sabar dengan ibadah yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Baik. Apa contohnya ibadah yang boleh dekat kepada Allah? Kita sabar dengan ibadah tadi. Salat. Baik. Istiqamah salat fardu dan sebagainya. Baik. Istiqamah salat sunat dan sebagainya, contoh sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, solat tarawih dan sebagainya. Sabar melakukan, sabar dengan solat qiyamul lail dan sebagainya, solat tahajud dan sebagainya, solat witir dan sebagainya. Sabar melakukan. Bila kita sabar dengan ibadah tadi, diri kita dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kan? Sabar dengan puasa kita. Bila puasa setengah hari ni, bila kita puasa di siang hari ni, kita banyak ujian kan?
Banyak ujian kan? Jadi sabar dengan puasa tadi. Sabar dengan lapaknya, sabar dengan apa lagi? Sabar dengan dahaganya, sabar dengan letihnya kan? Sabar. Pasal apa? Dengan sabar tadi kita dekat dengan Allah Subhanahu. Itu sabar dengan ibadah. Sabar dengan ibadah hingga ibadah tadi membawa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dengan Quran. Baca Quran tu sabar. Adik-adik bangkit tengah malam mengantuk tak pernah baca Quran. Tak? Bangkit 3 pagi baca Quran. Sabar. Bangkit 4 pagi baca Quran. Hafal Quran. Bukan senang. Nak istiqamah dengan Quran. Nak jadi jilul Quran, nak jadi orang yang dah sepati dengan Quran. Kena sabar dengan Quran. Kena sabar dengan Quran. Pergi mana-mana dengan Quran, bawa Quran, baca Quran, hafal Quran. Subhanallah. Dia sabar dengan Quran. Maka akhirnya dia jadi ahlul Quran. Dia jadi sahabat Quran. Maka Nabi kata Al-Quran dia boleh memberi syafaat kepada kita semua. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, kata Nabi. Bacalah Quran. Pasal apa? Quran dia akan mai hari kiamat, dia beri syafaat kepada ahli dia, kepada sahabat dia. Adik-adik ni adalah jil Quran, adalah orang yang sabar dengan Quran insya-Allah. Baik, apa lagi? Semua ibadah sabar. Maka dengan sabar tadi kita dekat dengan Allah dan kita akan diberi ganjaran syurga. Satu. Yang kedua, sabar dengan dosa yang boleh membawa maksiat kepada Allah. Sabar kita tak melakukan perkara-perkara yang boleh Allah murka pada kita. Kita sabar hingga kita boleh tahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menjahanamkan kita, menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Sabar kita tak buat. Sabar dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara dosa, insya-Allah Allah selamatkan kita. Orang tak sabar maka dia golongan orang rugi. Contohnya sejarah cerita sabar. Contohnya Firaun. Dia tak sabar, Firaun. Firaun ni orang yang Allah tak bagi uji kat dia. Dia hidup sedang lena. Dia hidup seronok. Dia boleh buat apa saja. Dia bebas lakukan apa saja. Akhirnya dia tergelincir. Akhir sekali dia kufur. Akhir sekali dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia tak sabar dengan ujian Allah. Dia tak sabar hingga dia melakukan banyak perkara dosa. Akhirnya dia kufur. Fir'aun dia seronok adik. Fir'aun Allah tak uji dia. Maka dia lupa pada Allah. Fir'aun dia tak pernah sakit. Fir'aun dia tak pernah batuk. Tak pernah batuk. Fir'aun dia tak pernah selesema. Tak pernah bersin. Bayangkan. Orang tak pernah batuk, tak pernah bersin, tak pernah demam, tak pernah kena COVID-19, tak pernah kena. Tak ada. Fir'aun dia tidak ada penyakit kecil manis. Dia tak ada kecil manis. Dia tak ada darah tinggi, dia tak ada. Sakit jantung lagi dia tak ada. Penyakit gout lagi tak ada. Semua tak ada belaka. Hatta sehingga Fir'aun dikatakan dia tak pernah gatal. Dia tak pernah garu ni. Tak pernah gatal. Tak pernah gatal, cuma dia menggatai. Beza kan? Gatal dan menggatai. Tu Firaun. Maka pasal itulah dia lupa kepada Allah, dia banyak buat maksiat, banyak buat dosa, dia kufur kepada Allah hingga dia mengaku Tuhan. Ini antara contoh orang yang tak sabar hingga dia banyak melakukan dosa dan dia jauh dengan Allah Ta'ala. Baik. Yang ketiga pada tadi, sabar dengan musibah, ujian yang Allah beri pada kita. Bila Allah beri ujian pada kita sakit, kita aksiden dan sebagainya, kita kata apa? Kita alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia bukan inna a'tayna. Bukan inna a'tayna dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena gunakan seluas-luasnya kalimah tu. Bukan hanya pada kalimah kita dengar berita mati sahaja kita kata inna lillah. Kita demam pun, sahabat kita dengar, sahabat kita demam, inna lillahi wa dia kata bukan tak mati lagi. Memang tak mati lagi pun. Dia kena musibah lah tu. Inna lillah lah. Dia jatuh tangga, contoh yang jatuh tangga kita pun kata inna lillahi wa inna.
Hang kata aku, dah, memang kena kata lagu tu. dah. Memang kena kata. Kita bila kita kena musibah, kita tengok orang kena musibah, kata sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa? Ada hikmahnya, ada kena musibah tersebut. Baik. Maka bila kita kena musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka peluang untuk kita berdoa ketika tu. Bila kita dah biasa dengan musibah, kita dah mula sabar dengan musibah tadi, maka kita akan redha dengan apa sahaja yang Allah beri kepada kita. Maka ketika itu boleh kita berdoa, insya-Allah. Dengan doa tadi Allah makbul doa kita, insya-Allah. Baik. Boleh dah apa doa ni? Doa yang Nabi ajak bila kita terkena musibah. Pertama kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Yang kedua, baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni, ya Allah, engkau berilah pahala kepada aku fi musibati, pada musibah yang aku alami ni. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, berilah pahala kepada aku atas pada musibah yang aku kena ni. Lagi tu. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan bagi aku, ya Allah, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku boleh hilang ni. Daripada apa yang aku kena ni. Baik. Ketika itu kita berdoa supaya bila kita musibah, contohnya kita sakit, contohnya kita doa, ya Allah, berilah pahala. Bila kita sabar, Allah beri pahala kita, betul? Allah beri pahala. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan kepada aku yang sesuatu lebih baik. Mungkin lepas ni Allah ganti kita jadi sihat, lebih sihat daripada sebelum ni. Tak? Contohlah. Katakanlah, ya Allah, kita dah hafal, katalah semuka surat. Satu hari tu kita lancar 10 surat. Mari besok tu lupa semua. Inna lillahi terusnya. Kita dah hafal dah satu muka surat, dah lancar dah. Satu hari tu terlupa semua. Contoh. Sebut inna lillahi, itu musibah lah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, beri pahala kepada aku, ya Allah, atas musibah ni, ya Allah, gantikan kepada aku sesuatu yang baik. Mungkin lepas ni Allah nak bagi kita semua ingat semua Quran tu. Amin. Kan? Dengan musibah sikit tadi, asbab Allah nak bagi semua kita boleh hafal Quran. Boleh nampak tak? So kita kena think positif. Kita kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Maka ketiga sahabat tadi, satu sahabat dengan ketaatan, sahabat dengan dosa, tak buat dosa, maksiat dan sebagainya. Sahabat dengan musibah tadi mengajar kita menjadi orang yang sahabat tadi adalah peranan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, berbagai-bagai kita boleh buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kita menjadi orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Maka Nabi kata, Ramadan itu bulan sabar, was-sabru thawabul jannah, dan sabar itu ganjarannya adalah syurga. Baik. Bila kita sabar, insya-Allah syurga akan merindukan kita. Karena syurga ni dia akan merindukan golongan-golongannya. Yang pertama apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga itu merindukan 4 golongan. Kan? Syurga dia merindukan 4 golongan yang pasal apa? Syurga ni dia seronok kepada 4 golongan ni. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan 4 ni. Paling tidak pun dapat 1 pun okey dah. Yang terbaik 4 ni biar kita jadi golongan ni. Pasal apa? Bila kita masuk dalam golongan ni, syurga merindukan kita. Baik. Yang pertama siapa dia kah? Yang dirindukan oleh syurga, yang pertama kata Nabi, talil Quran. Siapa dia talil Quran? Orang yang membaca Al-Quran. Adik-adik Ustaz ni adalah jilul Quran, adalah ahli Quran. Orang yang sentiasa dengan Quran. Orang pergi mana-mana pun hafal Quran. Dalam dada ada Quran dan sebagainya, subhanallah. Maka bila mana Quran dah bersama dengan adik-adik, insya-Allah syurga merindukan adik-adik, insya-Allah. Maka kita ni kena berdoa, ya Allah, biar kita ni menjadi ahli Quran. Ya, ada nasyid kan?
Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Kan? Asyik kan? Rahman ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Ya Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Sa'idni ya Rahman, bantulah aku ya Rahman. Bantulah aku ya Rahman. Isyrah sadri Quran, lapangkan dadaku dengan Al-Quran. Imla qalbi Quran, dan isilah hatiku ya Allah dengan Quran. Wasqi hayati Quran, dan siramilah hidupku dengan Al-Quran. Mula-mula PMKU ni adalah madrasah yang melahirkan jilul Quran. Anak-anak yang di dalam dadanya ada Quran, berpegang dengan Al-Quran, ke mana-mana dengan Quran, bertadabur dengan Quran, hafal Quran, dan memberi dan mengajarkan kepada orang lain tentang Al-Quran. Pasal apa? Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Maka Nabi kata, sebaik-baik kamu ni siapa? Sebaik-baik kamu ni adalah orang yang Nabi kata dia belajar Al-Quran macam adik ni. Wa'allamahu Al-Quran, dan kemudian dia ajak orang tentang Quran. Orang tu bagus. Orang yang dia ada cita-cita dia belajar, dia nak belajar betul-betul Quran tu, dia nak hafal betul-betul, dia nak kuasai betul-betul, faham betul-betul Quran, dan dia ada niat untuk ajak orang. Nabi kata orang yang paling bagus, khairukum, sebaik-baik kamu. Maka adik-adik tak salah dah adik-adik berada di PMKU ni. Satu tempat yang tepat dah untuk adik-adik. Pastikan adik-adik tetap istiqamah dari awal hingga ke akhir. Mudah-mudahan adik-adik semua dirindukan oleh syurga. Subhanallah. Begam tu betul. Yang kedua, syurga merindukan apa dah? Wahafizul lisan. Wahafizul lisan apa dia? Orang yang jaga lidah dia. Jadi adik-adik di depan ustaz ni adalah orang yang jaga lidah. Ya, pasal apa? Lidah adik-adik digunakan untuk baca Quran. Ya. Lidah adik-adik digunakan untuk berselawat, untuk berqasidah dan sebagainya, untuk bertadarus Quran dan sebagainya, untuk belajar Quran dan sebagainya. Maka bila mana kita jaga lidah kita, maka kita insya-Allah akan menjadi orang yang dirindukan oleh syurga Allah Taala. Subhanallah. Maka Ramadan juga diajak kita supaya jaga lisan. Ya. Jadi kita bila kita berpuasa, kita kena jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, dan kena jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Dua benda yang beza. Satu, perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita semua kata hafal semua kan? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, semua sengaja tu batal puasa. Ya, jaga tak? Jagalah. Kalau tak jaga, batal puasa kita. Baik. Yang kedua ni bahaya. Seramai mana orang boleh jaga daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Contohnya dia tak jaga lidah dia. Bila dia berpuasa, dia makan sahur, malam tu dia makan sahur, makan sak dan sebagainya, dia niat puasa dan sebagainya. Tetapi bila dia berpuasa, dia tak boleh jaga lidah dia. Contoh, dia masih lagi duk mengumpat pada orang. Dia masih lagi duk buruk-burukkan sahabat dia. Masih lagi dia mempelaga-lagakan orang dengan lidah dia. Orang ni tak jaga lidah. Bila tak jaga lidah, pahala tak ada puasa. Dan dia tidak dirindukan oleh syurga. Pasal apa? Syurga merindukan orang yang jaga lidah. Jaga perkataan tu. Keluar biarlah yang bagus-bagus, yang lembut-lembut, yang kata sejuk mata memandang melihatnya, subhan, mendengarnya sebagainya. So jadilah pertama dah tali Quran, orang yang baca Quran, adik-adik lah. Yang kedua, orang jaga lidah, juga adik-adik. Yang ketiga apa dia? Syurga merindukan siapa dia yang ketiga? Syurga merindukan kata Nabi SAW, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Baik, bila cerita bab wa mut'imil ji'an ni, Ramadan dia ada satu package. Package apa? Package kalau sekiranya kita ada rezeki, baik, kita boleh belanja orang buka puasa.
Kan? Kita ada rezeki, kita boleh belanja orang buka puasa ataupun kita iftar Ramadan, tak? Maka orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberi makan orang yang lapar, orang yang buka puasa ni. Yang pertama, Allah akan ampun dosa dia. Yang kedua adalah Allah akan apa dia? Jauhkan dia daripada neraka. Yang ketiga adalah dia mendapat pahala orang yang dia belanja tadi. Dia akan dapat pahala orang tadi, berapa pahala orang tu dapat juga kat dia, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa tu. Contoh, adik belanja ustaz, contoh buka puasa, katakanlah pahala ustaz 1 juta hari tu. Contoh, tapi lebih lah sebenarnya. Mudah-mudahan lebih kan. Adik belanja ustaz kan, pahala ustaz 1 juta tu dapat kat adik, tanpa mengurangi pahala yang ada ustaz 1 juta tu. Orang gitu. Itu kalau seorang. Kalau kita belanja 10 orang, kalau kita belanja 100 orang, berapa pahala dapat kat kita? Kita hanya belanja mereka. Kita hanya bagi duit. Dengan duit tadi, beri juadah dia buka puasa. Pahala dia dapat kat kita. Subhanallah. Besarnya nikmat Ramadan. Bila habis Ramadan, habis. Kita nak cerita ya, Ramadan tu barakah, rahmat, azim, mubarak. Baik. Yang terakhir adalah syurga. Merindukan wasaim fi syahri Ramadan. Syurga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. So, orang yang berpuasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, syurga merindukan mereka. Dan Allah akan ampunkan dosa mereka. Mereka yakin dengan kata Nabi SAW. Nabi sebut, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau maqala berkata, siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaba, dengan penuh iman dan juga penuh dengan perkiraan, penuh dengan keyakinan, dia puasa betul-betul, dia puasa, Allah akan ampun dosa dia yang lepas. Kan? Kemudian man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan ambil kira betul-betul dia jaga puasa tu, dia jaga qama Ramadan tadi, maka juga Allah ampunkan dosa yang lepas. Man sama tu bila malam ke siang? Bila puasa malam ke siang? Siang kan? Baik. Siang berpuasa. Qama Ramadan, mendirikan Ramadan bila? Qama tu malam. Kita ada qiyamul lail kan? Qiyam malam tu juga sama dikira makna ibadah waktu malam. Contohnya tarawih. Tarawih boleh kena lakukan waktu malam ke siang? Malam. Baik? Selepas solat Isyak kan? Lepas maghrib tak boleh, lepas Isyak. Jangan buat rajin, lepas maghrib tu tarawih tak boleh. Kena lepas Isyak baru tarawih. Dia mendirikan malam tu dengan salat berjemaahnya dan sebagainya, dengan salat maghrib berjemaah, dengan salat Isyak berjemaah, dengan salat tarawih dan sebagainya, kemudian lanjut dengan witir contohnya, kemudian dibangkit lagi qiyamul lail dan sebagainya, makan sahur dan sebagainya. Dia mendirikan malam-malam Ramadan tu, maka Allah juga akan ampunkan dosa lepas. Maksud kata Ramadan ni siang dan malam peluang untuk kita dihapuskan dosa. Syarat dia kena sabar. Melakukan dengan tertib, melakukan dengan sempurna, dengan iman dan wahtisabah, penuh keimanan, keyakinan kita, Allah akan beri pahala kat kita, Allah akan ampun dosa insya-Allah. Allah akan jadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan adik-adik semua adalah orang yang Allah redha insya-Allah, orang yang Allah berikan kekuatan insya-Allah, istiqamah dalam setiap perkara insya-Allah. Dalam usia yang masih muda, usia yang masih orang kata masih lagi muda belia ni. Ada yang 12 tahun. Ada 12 tahun. Ada 12 tahun sayang. Ada yang 10 tahun. Ada yang 13 tahun. 13 tahun, 14 tahun ada. Alhamdulillah, 15 tahun. Alhamdulillah, masih muda semua. Ada kekuatan. Masih ada kekuatan, keinginan. So adik-adik istiqamah, boleh istiqamah dengan PMKU insya-Allah. Pastikan dengan dari sinilah lahirnya ulama
lahirnya pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Madrasah inilah insya-Allah akan menjadi saksi satu hari nanti ya Allah, ya, satu hari nanti ya Allah, mereka ini datang dari sini ya Allah, mereka didapat ilmu di sini ya Allah, beribadah di sini ya Allah, istiqamah di sini insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya tempat yang adik duduk ini menjadi saksi kepada kita semua. Suatu masa dulu kita pernah bersama di sini insya-Allah, bertemu dan berpisah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan ada sedikit perkongsian insya-Allah. Sahabat pembahagian sahabat tadi ada berapa? Ada 3 tu kena hafal betul-betul. Apa lagi kita kongsikan? Syurga merindukan 4 golongan. Apa dia yang pertama? Orang baca Quran. Yang kedua, jaga lidah. Yang ketiga, yes, orang bagi makan orang yang bagi makan orang lapar. Yang keempat, orang yang berpuasa bulan Ramadan. InsyaAllah kita semua adalah ahli Quran, ahli syurga insya-Allah. Tolong doakan Ustaz boleh? Wallahu alam. Mohon maaf atas salah dan silap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.